lambat. Lagu raya. Okey, kita nyanyi sama-sama. Sama-sama kita gembira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sayang, salam aura rezeki daripada JM buat anda semua. Selamat tengah hari. Okey, meriah sekali kan? Lah kita ambil lah mood. Hari ni kan dah 12 Ramadan kan? Kita kena ambil mood awal. Kita ambil energi awal untuk kita untuk hari raya. Okey lah. So alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, siapa tadi yang bersama dengan JM untuk pagi ni? Okey, JM tengok balik. Kita ada Zulia, kita ada Makcik Garam, kita ada Kak Lina, kita ada kita ada Waalaikumsalam Zulia. Okey, kita ada Rina Rish, Cik Puan Garam daripada JB. Kita ada Waalaikumsalam Norin. Kita ada Roha daripada Singapura. Okey, salam kasih sayang. Okey, kita ada Isha. Okey, kita ada kita ada Ibu Azura. Okey, Waalaikumsalam. Kita ada Khalijah. Waalaikumsalam Ragu Raya. Ambil semangat raya. Kita ada Hana Zarina. Waalaikumsalam. Terasa bahagia nak raya. Ya, kena adakan momen tu. Kena adakan energy tu ya. Waalaikumsalam Isha. Okey, Nurul Hazika. Okey, Cikgu Nurul, Cikgu Ika. Okey, kita ada Amin.
Waalaikumsalam. Okey, kita ada siapa lagi? Mekna, kita ada Khalija, kita ada siapa lagi? Kita ada Nurlinda Ahmad. Bedak ke JM. Ya, betul, bedak. Ini bedak. So dah lama dah. Actually kita dah keluarkan ini raya yang ketiga dah. Kita keluarkan BB cushion ni Okay, so kita ada Ajoy, kita ada lagi Kak Ijan daripada Sabah. Right. Okay, so Alhamdulillah kepada Allah yang mana kita dikumpulkan lagi pada hari ini untuk bersama-sama bercerita, berkongsi tentang apa tadi? Tentang sedekah, tentang sedekah merangkumi banyak perkara. Sedekah bukan hanya duit saja, tapi sedekah banyaklah yang kita boleh sedekahkan. Okey, kenapa JM hari ni cerita pasal sedekah? Okey, yang mana kita hari ni kita tahu kita sekarang berada di bulan baik, bulan yang barokah, bulan gandaan. Sekiranya kita buat kebaikan, Allah akan menggandakan lagi perbuatan-perbuatan baik kita, dan perbuatan-perbuatan baik kita bukan untuk orang lain, malah perbuatan baik kita itu akan kembali kepada kita juga. Okey, jadi JM akan kongsikan hari ini tentang sedekah. Okey, so Alhamdulillah pagi-pagi tadi JM sudah bukan nak tunjuk hebat, bukan nak tunjuk ada banyak, kaya ke, raya ke, bukan nak tunjuk. JM adalah manusia biasa juga seperti anda juga, sebab setiap hari setiap hari kita perlu menciptakan sesuatu yang bahagia untuk diri kita. Apa yang bahagia, tak kisahlah apa yang membuatkan anda bahagia. Okey, apa yang membuatkan anda bahagia, anda buatlah. Contoh hari ini, bila JM adalah orang yang suka banyak memberi. Memberi bukan JM ada, bukan JM nak tunjuk, bukan, tak ada niat langsung, tapi memang itulah sebab mungkin sebab mak ayah JM dia mak lah, especially mak seorang yang sangat suka bersedekah lah sebenarnya. Mak JM suka sangat bersedekah. Jadi JM ambil semangat mak sebenarnya. Ambil semangat mak untuk banyak sedekah. Lagi-lagi bulan puasa, bulan puasa ni dia memang suka sangat banyak sedekah makanan kan. Buat kadang-kadang dia masak lebih, bagilah. Kadang-kadang kita ni sebagai anak dulu kita tak faham tau. Okey, macam JM, okey, macam JM tak faham kenapa mak ni asyik masak je, nak masak banyak, lepas tu nak bagi orang. JM selalu tak faham macam tu. Dulu JM cakap, mak nanti dia kata nanti bagi dekat sana, sebelah sana, nanti bagi kat belakang rumah, nanti bagi kat tepi, nanti bagi kat sana tu, yang sana tu belum bagi. Sampai kadang-kadang JM cakap apa tahu, mak, semua mak nak bagi. Macam tu. Semua masak-masak semua nak bagi. Masak apa saja nak. Sebab dulu tak ada ilmu. Okey, tak ada ilmu kan. Jadi itulah. So bila kita dah ada ilmu, sebab tu pentingnya ilmu kan, supaya kita tahu. Tapi ilmu ni bila kita belajar, belum tentu kita tahu, kita faham. Dia perlu ada rasa, ilmu tu perlu ada rasa, supaya bila ada rasa, sebab apa? Sebab dia macam ni, kalau anda tak rasa dengan ilmu tu, anda tak boleh nak macam mana nak mencapai pembuktian tu, tak ada. Jadi itulah JM sebenarnya. JM suka ikut mak lah. Mak dulu kalau masak kan, nak bagi sana, nak bagi sini, sampai JM sendiri cakap, alah mak ni semua nak bagi, semua nak bagi kan. Mak ni semua nak bagi kan. Jadi itulah, tak faham kan kenapa mak asyik nak bagi je kan. Tak faham kan kenapa mak asyik nak bagi sedekah aja. Okey, right. So terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM. Okey, JM minta supaya live JM ini anda bantu JM untuk kongsikan supaya lebih ramai lagi yang bersama dengan JM pada tengah hari ni. Topiknya ni taklah begitu topiknya simple, pasal sedekah.
pasal sedekah. Okay. Alright. So jadi itu lah. So alhamdulillah ya, pagi ni JM dapat pagi-pagi lagi tadi jam 9 pagi JM sudah menyerahkan kepada keluarga OKU di Bandar Baru Bangi. Okay, yang mana keluarga OKU ni dia kecacatan anggota kaki dan tangan yang tak boleh berjalan, kena pakai wheelchair. So bila JM tadi bersembang dengan isterinya, dia India dia India. Dia kata itulah, dia kata JM tanya dia JM tanya dia kerja ke, kakak kerja ke? So dia kata sebelum ni dia kata saya dapat kedai, dia kata kedai MPKJ dekat Bandar Baru Bangi. Baru start niaga berapa hari je, lepas tu PKP diumumkan. Jadi saya baru nak start niaga sebab suami memang tak boleh nak buat apa-apa kan, dia pakai kerusi roda semua kan, memang boleh buat tapi terbataslah pergerakan tu kan. Jadi dekat situ kami dapat bersembang, dapat merasakan. Sebab tu hari ni memberi itu sebenarnya bagi JM, memberi itu adalah untuk kebahagiaan diri JM sendiri sebenarnya. Bukan sebab nak tunjuk hebat, bukan sebab nak tunjuk ada, bukan terima kasih Kak Lina. Terima kasih sangat-sangat. Allahu Akbar. JM bukan sifu Kak. JM bukan cikgu. JM hanya berkongsi melalui pengalaman sebenar, pengalaman sebenar perjalanan hidup JM. 43 tahun. Alhamdulillah Allah izinkan JM dapat berkongsi rezeki, dapat berkongsi cara, berkongsi pengalaman melalui pengalaman JM sendiri. Itu jadi itulah itu yang JM selalu katakan, pengalaman itu tidak boleh dibeli. Pengalaman itu hanya kita sendiri yang melalui. Perjalanan itu ataupun proses kehidupan itu hanya kita sendiri yang melalui. Jadi ciptalah sebaik-baiknya kehidupan anda, proses kehidupan anda. Ciptalah momen-momen indah, ciptalah kebahagiaan kehidupan anda sendiri. Sebab apa? Sebab kehidupan ni, kehidupan kita sendiri, bukan orang lain yang menciptakan, tapi kita yang menciptakan kehidupan kita sendiri. Hari ini kita yang berhak untuk menciptakan kebahagiaan. Hari ini kita yang berhak untuk menciptakan keindahan hidup kita. Hari ini juga itu pilihan, itu adalah pilihan. Sama ada anda nak menciptakan kebahagiaan untuk diri anda ataupun anda nak menciptakan biasa-biasa saja kehidupan anda. Itu semua bergantung pada diri anda. Tapi bagi JM hari ini, sebab tu JM selalu katakan yang mana bila buat sesuatu bersungguh-sungguh. Macam itulah juga dengan doa. Ingat JM pernah kongsikan tentang doa sebelum ni. Sebelum ni live JM yang sebelum ni adalah berdoa pun biar bersungguh-sungguh. Berdoa pun biar sampai ke hati. Kadang-kadang itu JM dululah. JM dulu antara orang yang memang sibuk. Kita kan sibuk kita kan sibuk dengan kesibukan dunia. Dulu lagi JM buat bisnes biasalah bila buat bisnes ni one man show macam tu maksudnya buat sendiri. Kitalah Rashid, kitalah Rashidah, ada kata mentor tu. Kitalah yang ambil order, kitalah yang COD, kitalah semua segala kita. Jadi bila keadaannya macam tu, memang solat memang tak pernah tinggal. Solat memang tidak pernah tinggal memang solat. Tapi solat yang macam mana? Itu sendiri boleh tahu. Sebab bila kita sibuk, solatnya pun nak cepat-cepat je kan. Bila kita sibuk, solatnya nak cepat-cepat. Especially tang doa. Tang doa tu tang doa sebenarnya yang kena diberi perhatian sepenuhnya. Doa kot. Doa tu perlu dijiwai. Doa tu perlu disungguh
perlu bersungguh-sungguh untuk menyatakan doa. Sebab tu doa tu perlu spesifik. Kan? Spesifik. Dan doa ni juga kadang-kadang kita kan bukan orang lain, JM sendirilah. JM sendiri. Waalaikumsalam Kak Ita. Okey, JM sendirilah. Kak Ita tolong sharingkan video ni, live JM ni Okey, yang mana yang baru masuk tolong JM untuk sharingkan video ni. Okey, bagi JM lah, dululah JM tak ada ilmu. Bila lepas solat, okey, doa lah kadar je. Ada yang orang tu kadang-kadang doa bahasa Arab tapi kadang-kadang tak faham apa maksudnya. Lebih baik kita doa bahasa Melayu bahasa Melayu yang kita boleh menjiwai betul-betul doa kita, yang kita boleh fahami betul-betul baris demi baris ayat doa-doa kita Jadi bagi anda semua doa tu penting Jangan kita sambil lewakan doa kita Jangan disambil lewakan. Kadang-kadang ada yang solat tang doa tu, ya Allah nak cepat-cepat je langsung. Bukan apa, kadang-kadang kita sendiri yang doa ni pun tak faham apa yang kita minta sebenarnya. Kita ni minta apa sebenarnya? Kan kita sendiri tak faham. So kena detail. Kena detail, kena betul-betul faham apa yang kita minta. So hari ni jika kita kena minta tu, kena minta dengan jelasnya dengan jelasnya. Ya, betul. Allah tahu. Walaupun kita tak nyatakan, Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah Maha mengetahui. Tapi Allah suka apabila kita menyatakan. Allah suka apabila kita merengekkan. Allah suka apabila kita merayu-rayu dengan Allah ni. Dia suka yang macam tu. Jadi kita buat yang macam tu. JM nak apa? Nak gincu? Nak gincu? Okay. So jadi kita ni lah kita doa kita biar bersungguh doa kita biar bersungguh. Okey, cerita pasal sedekah untuk JM pernah ceritakan pernah kongsikan kepada anda semua. Sedekah dengan hanya mendoakan juga itu sedekah. Sedekah bukan hanya duit saja. Kadang-kadang kadang-kadang JM ramai berjumpa dengan orang since 2015 JM buat seminar pergi ke seluruh Malaysia termasuk Brunei, Sabah, Sarawak dan kat mana lagi yang JM buat seminar seluruh Malaysia. Ada yang tanya JM kan, JM, macam mana saya nak sedekah kalau hutangnya masih banyak lagi? Macam mana saya nak sedekah JM kalau duit pun tak ada? Nak sedekah macam mana? Macam tu kan. So bagi JM, sedekah ni banyak benda boleh sedekah dengan hanya sedekah mendoakan, dengan hanya mendoakan saja itu, mendoakan orang lain itu juga sedekah. Dengan hanya dengan hanya memberi makan tak kiralah berapa sepinggan ke 2 pinggan, itu juga sedekah. Dengan mungkin ada pakaian-pakaian kita yang kita tak, yang cantik-cantik lagi yang kita tak nak guna, tu pun kita boleh sedekahkan. Jadi sedekah ni merangkumi banyak perkara, bukan hanya duit saja. Betul, JM dulu pun antara orang yang faham tentang sedekah ni duit. Sedekah ni duit, tapi sebenarnya sedekah ni banyak yang merangkumi banyak perkara sedekah ni mendoakan itu juga sedekah. So sedekahkanlah, sebab JM antara orang yang JM tak ada dulu. Bila orang tanya JM kan, JM macam mana JM boleh buat sehari ni produk JM boleh keluar 3,000 botol sehari. 3,000 botol. Contoh, okey, JM kira dulu 3,000 botol. Dulu JM punya produk harganya RM60 Kak ni. Dulu produk kita 60. Okey, 3,000 botol. Okey, bila kasarnya JM punya sale 3,000 botol yang keluar adalah 180,000 sehari. 180,000 sehari. Masya Allah Okey. Jadi macam mana JM, macam mana boleh dapat
boleh dapat banyak tu. So JM bila macam banyaklah, satu banyak mendoakan, kedua JM banyak sedekah, sedekah daripada segi produk JM kan. Sebab itulah, ialah memanglah takkanlah semua-semua bila kita sedekah kita nak cakap dengan orang kita sedekah kan. Sebab tu bila orang-orang yang macam JM ni yang buat yang jual-jual produk, bila produk laku macam-macam orang cakap kan. Macam-macam orang cakap tu guna itulah, itu syirik lah, itu guna tak betul lah kan. Macam-macam orang cakap bila kita produk laku sikit, macam-macam orang cakap dengan kita. Dan JM juga pernah di awal tak ada aura rezeki dulu, JM tak ada duit, JM buat sedekah online JM buat sedekah online. So setiap hari masa tu tahun 2014 JM dah amalkan. Sebab apa? Kalau JM masukkan dalam tabung sedekah subuh, nanti JM akan ambil balik duit tu sebab kita selalu tak cukup duit kan. So apa yang JM buat adalah JM mengamalkan daripada tahun 2014 lagi sedekah online. Maksudnya buka bank, letak favorite account, siap-siap macam rumah anak yatim ataupun masjid-masjid yang kita yang baru nak dibangunkan. So kita boleh transfer online. Tak kisahlah berapa jumlahnya. Jumlahnya itu tak penting, tapi istiqomah kita dalam melakukan sedekah itu paling penting. Sebab apa? Sebab orang untuk melakukan sedekah, siapa-siapa boleh melakukan sedekah. Alah, aku pun buat sedekah juga. Tapi untuk istiqomah dalam melakukan sedekah itu orang tak ramai yang buat. Sekali je. Sekali je, lepas tu tak buat-buat. Sedekah sekali je, lepas tu tak buat-buat sedekah lagi kan. Sama juga dengan amal solat kita kan. Contohnya kita bangun tahajud ni. Bangun tahajud ni, hari ni bangun, besok bangun, hari ni bangun ni buat sekali apa? Orang buat 2 je untuk permulaan. Kita buat sampai 6 sampai 8. Lepas tu besok tak bangun-bangun. Malas. Sebab kita rasa berat untuk melakukan. Sebab apa? Sebab kita tidak santai-santai melakukan. Kita buat santai-santai je lah. Buat santai tapi ikhlas. Kan seronok tu kan. Berbanding dengan kita buat konon-kononnya nak buat sampai banyak tu kan. Tapi esok lusa tak buat. So tak boleh. Hari ni kita nak buat kena konsisten. Biar kita bermula dengan sikit tak apa. Biar kita bermula dengan sikit-sikit tak apa, lama-lama jadi bukit kan. Biar kita buat sikit-sikit rakaat pun tak apa, tapi lama-lama, tapi kita konsisten melakukan, kita istiqomah dalam melakukan. Itu yang sebenarnya yang kita hendakkan. Okey. Jadi yang tu. Okey. So pernah JM sembang-sembang dulu ialah bila JM dah ada ejen apa semua kan. Ejen ni macam-macam minta. Kita dah lah produk baru, staff pun tak ada kan masa tu kan. So ejen pula macam-macam minta, nak masuk TV lah, nak masuk radio lah, nak masuk surat khabar lah. JM masuklah surat khabar, masuklah TV, masuklah radio. Ya Allah, compare dengan produk lain ni tak habis-habis. Kejap compare dengan produk tu, kejap compare dengan produk tu, kejap compare dengan produk ni. Ya Allah, memang ya Allah, macam mana anda nak menanggani tu kan. So apa yang JM buat adalah, alah, kalau hari ni Allah nak bagi, Allah bagi percuma je. Tak payah nak bayar pun. Itu keyakinan JM. JM satu yang JM ialah maksudnya kekuatan JM ni adalah keyakinan tu. Keyakinan tu, yakin. Bila dah yakin, kita dah tak ada sangka-sangka dah dalam diri kita ni. Sangka tak dapat, tak ada. So alhamdulillah dah dia pula comparekan dengan produk-produk lain. Produk lain tu dah 5 tahun. Produk lain tu dah 6 tahun dah dalam pasaran. JM ni baru nak menampak berapa bulan dah minta macam-macam. Ya Allah, memang sakit kepala kan. Awak ingat senang jadi founder keluarkan produk 500 je, 100 biji je dah boleh dah boleh
dah boleh pegang title founder kan. Ramai yang macam tu. Ramai yang macam tu. So bukan senang untuk meneraju satu-satu produk. Bukan senang untuk meneraju, untuk membrandingkan satu-satu produk. Ia perlu ada kekuatan dalaman, kekuatan jiwa, kekuatan segalanya. Ini hati-hati tisu ni dah tak ada dah dalam diri JM ni. Hati-hati tisu tu tak ada dah. Tisu-tisu tu orang kata marah, orang kata marah, orang kata kecewa tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah benda tu. Sebab sudah melalui. Sebab tu perlu melalui. Berterima kasih dengan ujian. Berterima kasih dengan kegagalan. Sebab apa? Sebab kegagalan dan ujian itu meningkatkan kematangan untuk kita. Meningkatkan yakin kepada kita. Sebab tu perlu dilalui. Kena berterima kasih. Jangan kita tak boleh sikit-sikit down dengan ujian yang Allah bagi. Tak boleh kan? Sebab melalui ujian itu, kita akan hebat hari ni. Sebab apa? Sebab bila macam JM bila kita dah pernah melalui ujian-ujian tu, tapi bila Allah tu tak bagi ujian, macam hambar je. Macam tu. Macam hambar je. Sebab tak ada apa? Sebab tak ada kejutan. Sebab tak ada penolakan. Kan? Jadi itulah, berterima kasihlah dengan ujian sebenarnya. Dengan ujian Allah. Okey. Alhamdulillah Alhamdulillah bila kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah kan. Masa tu JM dapat masuk TV, JM dapat surat khabar, JM dapat majalah, kan, semua percuma dengan izin Allah. Sampai kan orang tanya, ada founder-founder lain tanya macam mana JM dapat, boleh tak bagi kontak nombor orang tu apa semua kan. Semua sebab tu kita kena yakin pada Allah. Kita kena minta dengan Allah. Kadang-kadang kita yang tak minta dengan Allah. Kita ni sebenarnya kita nak macam-macam kan, tapi kita tak minta. Kita anggap macam Allah tu okeylah, kan, ada rezeki adalah, tak ada rezeki tak apalah, redha je. Tak boleh. Kita kena minta, kena tulis kita kena minta, kena tulis. Untuk pengetahuan you all JM sebenarnya JM start menulis menulis kesyukuran menulis kesyukuran, especially menulis kesyukuran, menulis doa-doa ni since tahun 2012 lagi JM dah menulis. Bila saat you all hari ni kan, bila tengok Neolofa kan sekarang dia menulis pasal doa kan. So alhamdulillah JM dah amalkan penulisan ni daripada tahun 2012 lagi. JM sudah mengamalkan kesyukuran dalam doa. Okey, tahun kalau anda tengok tahun 2012 lagi JM sudah menulis kesyukuran kesyukuran apa sahaja setiap hari yang kita lalui hari ini. Kita perlu tulis tanda. Sebab bila menulis ni dia rasa macam hidup tau. Dia bila menulis ni kita rasa hidup, rasa kesyukuran tu penuh maksudnya. Kita jangan jadikan hari-hari kita adalah hari yang rutin, yang hari-hari biasa. Kita jangan jadikan yang macam tu. Hari-hari biasa, semalam biasa, tahun lepas biasa, tahun ni biasa, tahun depan biasa. Tak nak lah biasa-biasa tu, tak challenging. Kita kena cari yang challenging. Bila kita cari yang mencabar, kehidupan kita mencabar insya-Allah. Sebab tu bersungguh-sungguh melakukan. So antaranya macam ni lah. Syukur padamu ya Allah pada 10 hari bulan 9 2013. Okey, JM dah start menulis JM cuba kongsikan kepada anda semua. Syukur padamu ya Allah atas segala musibah yang kau beri kepada aku. Nampak tak? 2013 lagi JM dah mengucapkan syukur tentang musibah yang Allah bagi. Ini bukan biasa-biasa. Ini bukan perkara biasa. Ini JM random je. JM dah lama dah tak buka buku ni. Okey, JM kongsikan kepada anda semua. JM kongsikan kepada anda semua. Okey, tengok ni. Syukur padamu ya Allah atas segala musibah yang kau beri kepada aku. Aku tetap bersyukur dan reda atas ujianmu. Semoga kau gantikan dengan beribu kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah Alhamdulillah. So macam tu. Nampak so 10 hari bulan 9 lagi. Apa lagi? Okay. So 10 hari bulan 9, alhamdulillah, syukur Allah. Engkau berikan aku suami, anak-anak yang cukup baik dan memahami. Lepas juga maid. Maid pun ada ni. Orang gaji pun tulis. Ni tahu.
yang juga mate yang cukup-cukup faham akan masalahku. Nampak so tulis kat situ. Kadang-kadang kita mate kita pun kan, siapa yang ada pembantu rumah kan, hargai pembantu rumah. Hargai sebab dia juga makhluk biasa macam kita. Dia juga ada hati dan perasaan macam kita. Layan sama layan sama. Okay. So nampak so inilah JM banyak menulis. JM banyak menulis. Banyak sangat menulis. Ya, betul tu Kak Lina. Sebab apa? Sebab kenapa dulu-dulu kita masa kita sekolah kan, kita ada buku, kita ada diary kan, seronok kan bila kita ada diary, kita meluahkan segalanya. Sebab bila kita tidak menulis, so benda banyak terbuku dalam hati kita. Bila benda banyak terbuku dalam hati kita yang kita tak luahkan, kita nak luahkan dengan siapa? Memanglah kita luahkan pada Allah kan. Kadang-kadang kita perlukan kawan untuk luahkan, tapi kawan ni JM jenis yang memang kurang percaya kawan. Sebab apa? Sebab pernah terjadi yang mana JM ni suka bercerita tentang masalah kita, masalah keluarga, rumah tangga dengan kawan. Kadang-kadang tu kawan baik, kita rasa macam tak apalah kawan baik kan. Kita pun macam percaya kan. Macam percaya sungguh-sungguh lah. Dia pula bercerita pula dengan adik-adik ipar kita. Ya Allah, masa tu kita malunya tak tahu nak cakap apa kan. So daripada situlah JM memilih untuk menulis daripada meluahkan pada manusia. Menulis JM menulis. Menulis 24 hari bulan 9 2013. Apa lagi? Alhamdulillah jumpa siapa ni? Jumpa siapa? Adalah jumpa orang ni, namanya siapa entah, dekat mana entah ni. Jumpa kat Mid Valley ke apa ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah masih diberi peluang kepadaku untuk menumpang di buminya Allah. Apa lagi? Kadang-kadang frust dengan orang-orang yang tersayang. Nampak tak? Kadang-kadang kita frust dengan orang-orang yang tersayang. Nampak JM tulis pada 25/9/2013. Okey, kadang-kadang frust dengan orang-orang yang tersayang. Tak nampak impian yang aku bina selama ni untuk dia. Macam tu lah. So maksudnya benda yang tu kadang-kadang kita nak meluahkan pada orang lain. Ya Allah, orang lain akan cerita pasti. Ini nak kata jujur ni memang JM memang dah tak boleh nak percaya lah sebenarnya dengan orang. Sebab tu JM cakap, prinsip JM, berkawan boleh tapi jangan baik sangat. Itu JM. Sebab JM ni dah banyak sangat terkena lah dengan, yelah, bila baik sangat kawan kan, macam-macam bersembang, macam-macam lah luahan-luahan, nanti dia pula bersembang pula dengan orang lain. Itu memang itu yang membuatkan JM. Sebab tu JM ni tak ramai kawan. Kawan-kawan JM ada kat Facebook je ni yang tengok JM kan. So sekali jumpa kat luar bersembang-sembang tu je. Namun nak ada kawan baik sangat tu tak ada. Itu JM sangat. Sebab apa? Sebab perjalanan kita sudah melalui perjalanan, kita sudah melalui banyak fasa-fasa kehidupan, berjumpa dengan ramai orang, ramai perangai, banyak perangai dan macam-macam kan. Bukan nak tunjuk hebat tak, itulah perjalanan. Itulah perjalanan So banyak lagi lah yang JM tulis JM tulis sejak dari 2012 lagi JM menulis Jadi itulah. So okey, tulis kena tulis impian kita. Sebulan kita nak berapa. Contoh hari ni anda semua buat bisnes kan, anda kena tulis buat bisnes nak berapa yang anda nak. Jangan aduh, itulah Isha kan. Itulah sebenarnya fasa-fasa yang memang perlu memang kita perlu jalani proses hidup kita kan. Okey, so kena ada matlamat lah, kena ada tulis, kena tulis. Sebab tu JM suka menulis, suka menulis kat sini. Okey, terima kasih. Okey, berapa nak banyak, berapa banyak nak buat kan? Apa nak bayar setiap bulan, kena tulis kat sini.
Okey, luahan-luahan ni kena tulis. Letaklah emoji-emoji yang cantik. Buku kita kan, letaklah berapa nak bayar apa, nak reward berapa, nak reward diri berapa, nak sedekah berapa, nak bayar apa, zakat ke apa, semua tulis kat sini. Semua tulis. Ni. Semua tulislah apa. Okey. Minta dengan Allah, ya Allah, kan. Tahun lepas alhamdulillah ya, JM dapat membawa 18 orang ke tanah suci Mekah, termasuk dengan adik-adik JM, anak-anak, suami, jemaah Aura Rezeki yang layak. Okey, alhamdulillah JM Aura Rezeki membiayai sepenuhnya package umrah tu. So apa yang setiap hari JM tulis, ya Allah, ya Allah, hari ni ya Allah aku nak bayar dekat agensi pelancongan ni, agensi umrah, berapa ribu, 10,000, 15,000, tulis bantu aku Allah, aku nak bayar ni, untuk mereka, aku nak bawa ramai lagi ni, macam tu. So kena tulis, kena minta dengan Allah, macam tu lah ya, kena minta dengan Allah. Dulu JM pernah minta dengan Allah. JM kata, ya Allah, aku tak nak lah kereta-kereta besar-besar ni. Macam tu. Aku nak kereta kecil, janji selesa dah lah. Macam tu tau. Sebab JM kereta bermula dengan, memanglah kereta buruk dulu, Daihatsu. Lepas tu Honda Civic. Lepas tu JM pakai Honda Stream. Lepas tu JM pakai Estima, Toyota Estima. Then lepas tu bila Toyota Estima tu, ya Allah, asyik kena apa tau? Asyik kena macam mana? Kena tarik je. Asyik kena tarik je. Jadi macam JM ni fed up tau. Sampai JM cakap, ya Allah, aku ni dah tak nak dah naik kereta besar-besar ni kan. Aku nak naik kereta kecil lagi. Tak apalah ya Allah. Naik kereta kecil tak apa, janji tak payah bayar apa-apa. Ya betul, dapat kereta kecil. Proton Saga 1.3. Suami bagi. So naiklah Proton Saga 1.3 tahun 2014, tahun 2013-14 tu naiklah Proton Saga. Okay, sebab nak sangat yang kecil kan. So itulah. Jadi itulah, berhati-hatilah dengan apa yang kita hendakkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita minta dekat Allah ya. Okey, kebergantungan Allah tu kena sepenuhnya So alhamdulillah JM memang dapat masuk TV, masuk surat khabar, masuk majalah, semua percuma, semua orang cari Alhamdulillah, syukur kepada Allah. So keyakinan tu perlu ada. Keyakinan tu perlu ada ya. Ibu kan faham sebab dah biasa terkena dah. Itulah kan. Okey, kebergantungan kepada Allah sepenuhnya, yakin pada Allah yang memberi rezeki ya. Hati kita milik Allah, minta Allah urus. Itu penting tu ya, hati kita milik Allah, minta Allah urus. Jika anda mungkin ada anak-anak ke yang nakal-nakal ke, ataupun ialah suami kita kadang-kadang tak memahami kita kan. Kadang-kadang kan kita rasa kita ni betul sangat kan, suami tak betul kan. So minta je, ya Allah ya Tuhanku kan, aku minta, aku tak boleh nak urus hati suami aku ya Allah. Contoh nak minta dia buat solat sunat ke, bangun malam ke. Kadang-kadang kita nak cakap depan-depan tu, nanti lelaki dia ada ego dia kan. Kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau ya Allah, uruskan hati suami aku ya Allah. So minta yang tu. Sebab kadang-kadang bila kita cakap depan-depan, nanti dia terasa hati kan. So minta dengan Allah. Ya, minta Allah uruskan hati-hati kita ni, hati kita ya. Okey, minta dengan Allah dengan kesungguhan ya. Serah 100% dengan Allah. Serah ni sampai kita tak ada rasa bersangka-sangka. Jika kita rasa bersangka-sangka tu, kita cepat-cepat istighfar banyak-banyak. Ya, sebab apa? Sebab istighfar ni dia boleh membunuh dan melenyapkan syaitan ya, dengan istighfar ya, dengan kalimah, dengan istighfar ni ya. Jadi istighfarlah. Bila ada rasa yang sangsi, sangka-sangka, cepat-cepat istighfar banyak-banyak ya. Lepas tu jika ada okey yang tu. So
itulah yang JM nak kongsikan. Dah 45 minit dah ya. JM nak kongsikan tentang tadi tentang sedekah ya, tentang keyakinan, meningkatkan keyakinan, cari pembuktian, macam mana nak rasa ujian Allah tu kena ada prosesnya, kena lalui prosesnya ya. So bila ada kegagalan tu sebenarnya sebenarnya ada kehebatan selepas kegagalan ada kegagalan akan wujudnya kehebatan untuk diri kita. Jadi berterima kasih dengan kegagalan. So terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan JM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Hari ini kita dapat lagi berkongsi sedikit ilmu. Bukan ilmu sangat pun, sedikit perkongsian lah daripada JM kan. JM ni bukan siapa-siapa kan, ilmu pun tak banyak kan, cuma berkongsi melalui pengalaman yang ada Jadi okey, itu saja. Okey, JM doakan semoga anda semua dalam rahmat Allah. Kita buat hanya untuk Allah suka, kita buat untuk Allah sayang. Okey, kita buat untuk Allah pandang sebenarnya kan. Jadi terusan untuk berbuat kebaikan buat baik dengan siapa pun buat baik dengan siapa pun JM doakan semoga anda semua diberi keberlimpahan rezeki yang melimpah ruah Allah sentiasa menjaga hati-hati kita ni agar sentiasa beramal soleh, melakukan kebaikan JM juga mendoakan anda semua sukses, berjaya kaya, hebat, bahagia, harmoni, makmur dalam kehidupan, insya-Allah. Amin. Okey, so jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita dengarkan sekali lagi lagu ya. Okey, jumpa lagi. Bye. Bersihkan jiwa, sesuci lemah.